Ini adalah soalan kuantitatif 1. Jadual menunjukkan jumlah hasil dan perbelanjaan kerajaan serta keluaran dalam negeri kasar. Okey, KDNK ya, bagi sebuah negara dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Ini adalah jadual yang telah disediakan. Kita cuba tengok dulu. Dekat sini ada butiran, tengok RM juta ya, pastikan jawapan anda ada RM juta nanti. Kemudian kita ada jumlah hasil yang seperti telah diberitahu, dan selain daripada itu, kita ada perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Untuk maklumat pelajar, kedua-dua jenis perbelanjaan ini sebenarnya merupakan jumlah perbelanjaan kerajaan. Okey? Dan ini adalah KDNK lah, dan bagi ketiga-tiga tahun yang berturutan. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan dia. Nyatakan dua sumber hasil kerajaan. Jadi hasil dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk hasil ini. Dia sebenarnya terdiri daripada apa? Hasil bukan cukai dan hasil cukai. Okey, dan sebenarnya untuk maklumat pelajar, okey, memang hasil kerajaan kita kata ada hasil cukai dan lagi satu adalah hasil bukan cukai. Okey, tetapi sekarang soalan yang ditanya, tengok semula ya, dia tanya sumber. Dia bukan tanya jenis hasil kerajaan. Kalau jenis, betul lah kita ada hasil cukai dan hasil bukan cukai. Kalau sumber itu, okey, bermaksud dekat sini kita masih pecah lagi kepada dua. Ini pertama, ini kedua, yang ini adalah yang ketiga. Jadi sekarang saya nak tanya, yang pertama dengan yang kedua ini, hasil cukai dia terdiri daripada dua. Apakah dua itu? Cukai langsung dan cukai tak langsung. Yes, thank you. Okey, kita ada cukai langsung dengan cukai tak langsung. Jadi sekarang kita tengok semula soalan tersebut. Dia tanya tentang sumber kan. Jadi sumber dekat sini, jawapan yang kita terima ada 3. 1, 2, 3. Anda pilih mana-mana 2 sahaja. Okey, jadi jawapan anda sila tulis dalam bentuk ayat. Dia kata nyatakan. Jadi kita bagi sajalah. Sama ada cukai langsung ataupun cukai tak langsung. Okey, ataupun anda pilih hasil bukan cukai. Pilih mana-mana 2 antara 3 ini. Okey, itu adalah jawapan untuk A. Okey, sekarang kita sambung soalan B. Hitung kadar perubahan hasil kerajaan bagi tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi soalan dia sudah kata dia nak kadar. Okey, dan kita nak cari hasil kerajaan. Okey, sekarang kita perlu sediakan rumus dia dulu. Katakan sekarang saya nak kira yang ini ya, tahun 2016. Saya sediakan rumus dia dulu. Ini soalan B. Jumlah hasil hasil tahun semasa tolak jumlah hasil tahun sebelum Okey. bahagi dengan jumlah hasil tahun sebelum. Darab dengan 100. Darab dengan 100 sahaja ke? 100%. Yes, thank you. Sudah kata kadar perubahan hasil kerajaan. Kalau kadar, ingat ya, kalau kadar, pastikan belakang itu ada darab dengan 100%. Sudah kata hasil kan? Okey, jadi yang kita kaji adalah hasil lah. Dia nak tengok perubahan. Jadi anda guna yang tahun semasa, tolak tahun sebelum, bahagi tahun sebelum, darab dengan 100%. Okey, dan soalan dia minta ada 2 tahun, 2016 dan 17. Katakan, sekarang saya nak kira kadar perubahan hasil kerajaan bagi tahun 2016. Kita kena tunjuk pengiraan dia. Okey, tengok jadual tersebut. Ya, inilah jumlah hasil yang kita akan fokuskan. Dan tahun 2016 merupakan tahun semasa, kita akan guna yang ini. Tolak tahun sebelum, hasil tahun sebelum yang ini. Guna ini, tolak yang ini, bahagi ini, darab dengan 100%. Okey, cuba kirakan ya.
Adam, saya dapat 16.14%. Okey, 16.14%. Itulah jawapannya. Jadi sekarang kita tengah kira untuk tahun 2016, kita kena kira untuk satu tahun lagi, iaitu tahun 2017. Tetapi untuk maklumat pelajar, rumus pengiraan ini kita hanya perlu tunjuk satu kali saja. Jawapan yang lain kita akan sediakan dalam bentuk jadual. Okey, jadi ini adalah tahun. Yang ini adalah kadar perubahan hasil kerajaan. Okey, kemudian ini adalah tahun 2016 dengan tahun 2017. Okey, tahun 2016 tadi kita sudah kira 16.14%. Bagaimana pula untuk tahun 2017? 12.13%. Okey, thank you. Itulah jawapan dia. So, itu adalah jawapan untuk B. Sekali lagi saya ingatkan, rumus pengiraan tunjuk satu kali macam ini sahaja. Jawapan lain sila sediakan dalam bentuk jadual. Okey? Dan sekarang kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan C. Hitung belanjawan keseluruhan kerajaan dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Sekarang soalan ini dia nak belanjawan keseluruhan. Untuk maklumat pelajar, kalau masa kita fokus pasal belanjawan, sebenarnya hanya ada dua komponen yang kita kaji. Satu berkaitan dengan hasil dan lagi satu berkaitan dengan perbelanjaan. Ini hasil kerajaan, ini perbelanjaan kerajaan. Kalau katakan sekarang kita nak hitung belanjawan keseluruhan, rumus dia akan jadi jumlah hasil tolak jumlah perbelanjaan. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan rumus dia dulu ya. Okey, ini C. Dan sekarang kita tengah cari belanjawan. Soalan dia kata belanjawan keseluruhan kan. Jadi kita pun ikut semula soalan itu. Okey, kemudian dia guna apa tadi Miss kata kita guna jumlah hasil kan. Hasil itu hasil kerajaan. Okey, tolak perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan. Okey, yang ini jumlah perbelanjaan kerajaan, yang ini jumlah hasil kerajaan. Okey, kita tengok semula maklumat yang dibekaukan dulu. Okey, dalam soalan ini cuba tengok hasil ya, kita ada jumlah hasil. Tetapi kalau nak cari jumlah perbelanjaan, tadi Miss pun telah beritahu bahawa kita akan guna perbelanjaan mengurus kita tambah dengan perbelanjaan pembangunan. Dengan reti kata lain, rumus yang anda perlu sediakan sepatutnya kena masukkan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Which means dekat sini dia akan jadi, okey, dekat sini hasil ya, jumlah hasil tolak, okey, buat kurungan perbelanjaan mengurus, okey, dan jangan lupa kita kena tambah lagi perbelanjaan pembangunan. Sepatutnya tunjukkan rumus yang sedemikian. Okey, yang ini adalah rumus asal yang kita belajar untuk belanjawan keseluruhan. Kita guna jumlah hasil tolak jumlah perbelanjaan. Tetapi disebabkan dalam jadual itu, maklumat jumlah perbelanjaan dia tak sediakan, jadi anda kena pecahkan ikut komponen dia. Guna perbelanjaan mengurus tanpa perbelanjaan pembangunan. Okey, jadi sekarang dia akan jadi rumus yang ini. Okey, seperti biasa, kita akan tunjuk pengiraan dia. Kan soalan dia minta dari tahun 2015 hingga tahun 2017 kan? Sekarang saya kira untuk tahun 2015 dulu. Okey, yang ini guna bermaksud anda kena guna jumlah hasil. Yang ini tolak, buat kurungan, tambah nilai ini dengan ini. Perbelanjaan mengurus dengan pembangunan. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan pengiraannya dan cuba kirakannya. Negatif RM 43,276 juta. Yes, thank you. Ya, tepat sekali. Okey, pastikan jawapan anda ada tanda negatif ini.
Sekiranya belanjawan yang anda hitung ini ada tanda negatif, ia sebenarnya merujuk bahawa ini adalah defisit. Apa maksud defisit dekat sini? Okey, anda cuba tengok semula rumus ya. Belanjawan, kita guna hasil tolak perbelanjaan. Kalau hasil melebihi perbelanjaan, kita akan catat lebihan. Okey, kalau defisit itu bermaksud kali ini perbelanjaan kerajaan kita adalah lebih banyak daripada hasil. Itulah sebab dia akan dapat nilai negatif. Okey, dan juga sama, sekarang kita tengah kira untuk tahun 2015 sahaja. Soalan dia minta apa? Dia nak kira tahun 2015 hingga tahun 2017. Bermaksud jawapan yang lain anda sediakan dalam bentuk jadual. Jadi sekarang saya nak tanya, berapakah belanjawan keseluruhan bagi tahun 2016? Negatif 42,000. 509. Okey, bagi tahun yang seterusnya pula, Negatif 41,950. negatif 41, lepas tu 9. juta. 50. Yes. Okey, itulah dia. So, itu adalah jawapan bagi belanjawan keseluruhan bagi ketiga-tiga tahun yang berturutan. Okey, sekarang kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan D. Hitung peratusan lebihan atau defisit belanjawan kerajaan daripada KDNK. Juga sama daripada tahun 2015 hingga 17. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini dulu. Yang berkaitan dengan lebihan dengan defisit. Tadi Miss pun sudah beritahu kalau lebihan itu bermaksud hasil melebihi perbelanjaan kerajaan. Kalau defisit itu perbelanjaan kerajaan melebihi hasil. Jadi daripada jawapan yang kita dapati, anda boleh nampak semua ada tanda negatif. Bermaksud perbelanjaan kerajaan adalah melebihi hasil bagi ketiga-tiga tahun. Jadi, nanti masa kita nak bagi rumus itu, pastikan anda tulis peratusan. Okey, kita akan tulis peratusan defisit belanjawan kerajaan. Okey, kita akan guna perkataan defisit itu sebab kita dapati bahawa jawapan yang kita dapat itu adalah defisit. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan rumus dulu ya. Cuba fikirkan apakah rumus anda. Okey, yang ini adalah peratus defisit belanjawan daripada KDNK. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, apakah rumus dia? Belanjawan keseluruhan Hmm? over KDNK darab 100%. Okey, tetapi sekarang sebab kita sudah dapati bahawa jawapan kita semua ada defisit kan, negatif kan. Jadi dekat sini kita terus bagi tahu defisit belanjawan. Okey, bahagi KDNK, kemudian darab dengan 100%. Okey, sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan apa yang tadi Ani sebut punya. Cuba dekat sini kita tekankan kita nak guna defisit itu. Kenapa? Sebab memang untuk ketiga-tiga tahun itu kita punya jawapan ada tanda negatif. Okey ya, boleh faham yang berkaitan dengan ini? Okey, jadi sekarang katakan saya nak kira untuk tahun 2015. Tengok rumus dia. Daripada rumus kita akan masukkan apa benda-benda yang berkaitan. Yang pertama yang kita nak tengok tahun 2015 KDNK. Inilah nilai yang kita akan masukkan. Okey, kemudian yang defisit belanjawan itu tadi kita sudah cari punya. Yang ini. Kita akan guna yang ini bahagi dengan KDNK, kemudian kita darab dengan 100%.
Negatif 6.14%. Yes, itulah jawapannya. Kenapa? Sebab tadi sudah beritahu ini adalah berkaitan dengan defisit. Jadi pastikan jawapan anda ada tanda negatif ini. Okey, juga sama. Okey, rumus pengiraan ini kita hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. Untuk yang lain, kita akan sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual. Okey, kita ada tahun. Okey, kemudian yang ini adalah peratus defisit belanjawan daripada KDNK. Okey, kita nak 3 tahun berturut-turut ya jawapannya. Okey, tadi sudah cari negatif 6.14%. Okey, yang ini punya. Jadi sekarang berdasarkan rumus yang ini, tunjukkan pengiraan dan saya nak tanya, apakah jawapan untuk tahun 2016? Negatif 5.1. Yes, negatif 5.1%. Okey, bagaimana pula jawapan bagi tahun 2017? Negatif 4.42%. Yes, itulah jawapan dia. Okey, jadi itu adalah pengiraan yang kita tunjukkan bagi bahagian D itu, iaitu peratus defisit belanjawan kerajaan daripada KDNK. Cuma saya nak tekankan sikit, ada pelajar kan, masa dia jawab soalan ini, dia tulis semula peratus lebihan ataupun defisit. Sekiranya daripada jawapan anda sudah boleh tentukan dia adalah defisit punya, kita terus tekankan dia adalah defisit. Okey, jangan salin pula yang berkaitan dengan lebihan sebab tak ada kaitan pun. Okey, so selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 1 ini. Okey.